Assalamualaikum dan salam hormat. Menjelang sambutan Aidiladha tidak lama lagi, permintaan terhadap daging lembu meningkat sehingga ada pihak yang cuba mengambil kesempatan. Sindiket penyeludupan lembu mengaut untung jutaan ringgit apabila menyeludup lembu dengan cara mengikat pada tali sampan. Lembu itu kemudian dibawa berenang menyeberangi Sungai Golok dari Thailand ke Malaysia. Tetapi taktik itu berjaya dihidu pasukan Polis Marin Pengkalan Kubur yang menyerbu kawasan berkenaan dan turut disertai wartawan harian Metro. Sementara itu, di Melaka, 3 wanita warga Vietnam nyaris dijadikan pelacur selepas polis menyerbu lokasi mereka dipercayai disembunyikan. Itu antara laporan menarik dalam kalender jenayah edisi 3 September 2016. Bina Pondok Buruk dilengkapi CCTV. Di dalam belukar berhampiran stesen timbang jambatan pengangkutan jalan bertujuan bagi mengintip pergerakan anggota JPJ sepanjang masa. Pondok berbumbung zinc itu yang kelihatan seperti ditinggalkan dipercayai dibina sindiket tontok. Difahamkan CCTV yang dipasang akan menghantar visual rakaman setiap gerak-geri pegawai JPJ kepada kumpulan tonto yang diupah oleh syarikat lori. Alat CCTV itu dipercayai mampu merakam setiap pergerakan kenderaan penguat kuasa dan anggotanya di stesen timbang termasuk kelibat anggota JPJ sedang memakai kasut. Selain CCTV, turut diletakkan papan tanda pondok itu milik kumpulan tonto selain carta organisasi menunjukkan seorang lelaki bernama Mat Not mengetuai kumpulan tonto di kawasan itu. Siasatan mendapati kumpulan tonto itu akan bertugas mengikut 2 shift supaya tidak terlepas apa-apa maklumat berhubung tindakan penguatkuasaan. 3 lelaki dan 2 wanita berusia 18 hingga 51 tahun ditahan polis kerana memiliki dadah heroin dan syabu di Pangsapuri di Bukit Beruang. Serbuan dilakukan sepasukan polis kira-kira jam 8 malam itu turut menyaksikan selaras senapang angin beserta 180 butir peluru timah dirampas. Antara yang ditahan dalam serbuan itu seorang penjawat awam yang berkhidmat selama 7 tahun. Suspek dipercayai mengedar dadah sekitar Melaka dan risikan selama sebulan dibuat sebelum tangkapan itu. 2 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Keluang atas pertuduhan membunuh seorang pemilik syarikat ejen pengedar kereta. Kedua-dua tertuduh Tan Kim Poh dan Ong Wai Cheong mengangguk faham sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Muhammad Hidayat Wahab. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mengikut kertas pertuduhan, kedua-dua mereka bersama seorang lagi yang masih bebas dan 5 individu yang sudah dituduh didakwa membunuh Kong Peng Huat dalam kebun kelapa sawit Jalan Kahang Timur, Kampung Gajah pada 31 Julai lalu. 3 wanita warga Vietnam dipercayai mangsa sindiket pemerdagangan orang diselamatkan polis daripada cawangan maksiat dan perjudian di 7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka dalam os pintas di Semabuk.
Dalam serbuan kira-kira 1 pagi itu, 3 wanita berusia 25, 27 dan 29 tahun ditemui dalam rumah tumpangan dipercayai dijadikan pelacur. Polis turut menahan 2 lelaki berusia 37 dan 36 tahun dipercayai penjaga. Polis turut menemui serta merampas 2 kondom, 2 tuala, segulung tisu, wang tunai RM160 serta sebuah telefon pintar jenama Lenovo. Pada pagi ini, lebih kurang dalam pukul 5.30 pagi, pasukan serbuan Markas Operasi Pasukan Polis Marine Penggalan Kubur berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan lembu daripada negara jiran yang dibawa ke Malaysia untuk dipasarkan ataupun dihantar kepada pembeli-pembeli sempena menjelangnya perayaan Aidiladha yang akan disambut pada pertengahan bulan September. Lembu diikat menggunakan tali pada sampan sebelum dibawa berenang menyeberangi Sungai Golok dari Thailand ke Malaysia. Itu aksi yang dapat disaksikan ketika melakukan pengintipan bersama pegawai dan anggota pasukan polis marin PPM Pengkalan Kubur. Operasi itu diketuai Pegawai Pemerintah Asisten Superintendent Ahmad Amri Abdul Rahman selepas menunggu lebih 10 jam. Okey, seperti anda lihat di belakang saya, ini adalah Sungai Golok yang membezakan dua negara, Thailand dan Malaysia. Sungai ini menyimpan pelbagai rahsia termasuk kegiatan penyeludupan, termasuklah senjata api, dadah, lembu. Untuk fokus saya kali ini adalah penyeludupan lembu berikutan sambutan Aidiladha yang akan muncul tidak lama lagi. Kreativiti ahli sindiket penyeludupan terutamanya Tekong yang mampu membawa 2 hingga 4 ekor lembu pada satu masa menggunakan sampan cukup memeranjatkan. Diakui tindakan ataupun kaedah digunakan mereka itu adalah pertama kali disaksikan kerana pada mulanya kami sangkakan akan ada seorang individu berenang untuk menarik lembu berkenaan menyeberangi sungai itu. Segala tindakan kegiatan penyeludupan lembu itu dapat dirakam lensa kamera juru video Syarul Rizwan Zulkifli dan juru gambar Ghazali Khori untuk tatapan pembaca. Operasi khas mengekang kegiatan penyeludupan haiwan ternakan itu dirancang bersama Komander PPM Bukit Aman Abdul Rahim Abdullah sejak sebulan lalu sebelum dijayakan pada 24 Ogos. Dalam operasi khas sempena Aidiladha yang bakal kunjung tiba pada 12 September depan itu, anggota dan pegawai PPM sudah pun berada di lokasi bermula seawal jam 2 pagi. Okey, sekarang ni kita dah nampak perahu tu nak pergi ambil lembu-lembu lah. Sekarang ni dia dah sampai kat tepi sana. Kita tengok tali dia tegang, kita akan bila dia sampai di tebing kita ni kita akan serbu lah. Okey. So kita kena tunggu tengok dulu. Once dia bawa baru kita serbu. Kegiatan penyeludupan haiwan seperti lembu dan kerbau itu sebenarnya aktif pada sebelah malam. Namun disebabkan permintaan yang tinggi, sindiket berani mengambil risiko untuk melakukannya di waktu siang. Pada jam 11 pagi, serbuan kemudian terus dilakukan di kawasan tebing Sungai Golok itu sebaik 2 ahli sindiket mendarat di tebing sungai. 2 ahli sindiket itu bertempiaran melarikan diri sebelum lesap di sebalik hutan berkenaan selepas mungkin menyedari kehadiran polis. Ahmad Amri berkata dalam operasi berkenaan, pihaknya berjaya merampas 10 ekor lembu dianggarkan bernilai RM40,000. Semua lembu yang dirampas kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 11-1 Akta MAKIS 2011 atas kesalahan tiada permit import. Seorang lelaki berusia 40-an dikenali sebagai Pok Jusoh antara jutawan sindiket penyeludupan lembu yang menjadi buruan pihak berkuasa. Menurut sumber keselamatan, Pok Jusoh adalah seorang daripada 4 warga Malaysia yang paling dikehendaki pihak berkuasa kerana kegiatan penyeludupan binatang ternakan dari Thailand ke Malaysia.
Pihak sindiket dianggarkan mampu mengaut keuntungan lebih RM1 juta sebulan dan ia meningkat berkali ganda pada musim perayaan Aidiladha ataupun Aidilfitri. Bagi membuktikan dakwaan itu, wartawan Harian Metro menemu bual seorang lelaki berusia 30-an yang pernah terbabit mengambil upah menyeludup lembu di sempadan. Katanya kebanyakan lebih kepada lembu kerana permintaan tinggi berbanding kerbau. Menjelang sambutan Aidiladha, lebih 10,000 lembu dan kerbau terutama di sempadan Malaysia, Thailand, Pengkalan Kubu Kelantan sudah diseludup ke negara ini. Ia tanpa mempedulikan risiko ruminan berkenaan berpenyakit yang boleh mengancam kesihatan manusia yang memakan dagingnya. Dikhawatiri selain penyakit lembu gila serta penyakit kaki dan mulut yang boleh menjadi wabak serta membunuh lembu atau kerbau tempatan, haiwan itu juga terdedah kepada penularan penyakit yang boleh berjangkit kepada manusia. Malah ia turut memberi risiko terhadap wanita hamil yang makan daging lembu berpenyakit itu termasuk mengalami keguguran. Dianggarkan lebih 30 penyakit ruminan membabitkan lembu atau kerbau dilaporkan berlaku di negara ini. Perkara itu didedahkan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Makis Perlis, Khairi Arif, yang khawatir jika masalah penyeludupan lembu atau kerbau terus berleluasa. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Ikuti kami di laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my dan untuk berita video layari YouTube Metro TV untuk lebih banyak berita-berita menarik. Tidak ketinggalan di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Saya Mazizul Dani, jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.